Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ruangan tazkirah maghrib kita, dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan sedikit sebanyak perbincangan kita masih lagi dalam tajuk kalimat fil wasatiyatil islamiyah ataupun kesederhanaan dalam Islam, yang masih lagi sebenarnya idea terasnya ialah pertama mengamalkan Islam dalam segenap penjuru hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menerapkan nilai keseimbangan ataupun kesederhanaan itu dalam perkara kehidupan, dengan tidak melebih-lebihkan sesuatu dari sepatutnya dan tidak mengabaikan sesuatu yang sepatutnya diberi perhatian. Itu idea asas yang nak disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kita punya perbincangan pada buku ini. Jadi telah banyak sebenarnya ciri-ciri yang telah kita sebut sebelum ini, bermula dengan sifat tadarruj, kemudian bermula dengan sifat mengamalkan secara menyeluruh, dan berhenti lebih kurang pada muka surat 86, iaitu lebih kurang muka surat 86 selepas membincangkan tadarruj, iaitu mengamalkan ataupun menerapkan sesuatu ni dalam Islam. Kita kena faham, Islam membenarkan kita menerapkan sesuatu, mengamal sesuatu, mengubah sesuatu secara sedikit demi sedikit. Itu dipanggil tadarruj. Maknanya bila kita kata, kita cakap tentang hukum lain, hukum satu benda yang kita kata, kalau kita bincang pasal hukum isap rokok, hukum isap rokok ni majoriti ulama kata haram. Bila kita nak berhenti macam mana? Bila kita nak berhenti, kita dibenarkan tadarruj, iaitu kita ambil apa plan kita nak berhenti. Kita nak berhenti cara mula-mula kita isap kayu api dulu. Misal kata isap kayu api, nak isap kat kedai tak boleh lah pula besar lengan, malu kat orang, nanti tunggu rumah dulu baru isap. Jadi nak tunggu rumah berapa je, jam duduk rumah sehari, akhir terlupa. Itulah ada orang kata rokok elektrik tak apa lah ni, saya tak faham. Tapi nak katanya tadarruj, masa kita tadarruj tu, masa kita sedang dalam plan nak berhenti tu, insya-Allah kita dibenarkan untuk buang tabiat buruk kita tu sedikit demi sedikit. Kalau kita tak ada langsung plan, kita berdosa lah. Maknanya rokok apa bahayanya Ustaz? Orang lain mati aksiden ramai lagi daripada mati rokok. Dia punya alasan macam-macam lah bila tak nak berhenti kan. Tak nak derma RM10 merah muka, rasa habis duit. Tak isap rokok, beli tak ada berapa RM10 separuh hari je, tak rasa rugi. Jadi tak berhenti itu salah. Tetapi tadarruj dalam berhenti dibenarkan. Tetapi misalnya kata juga, kita nak ajak orang masuk Islam. Kita nak ajak orang masuk Islam, selagi dia tak masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, kita tak boleh kata dia Islam. Tapi daripada nak ajak tu ada tadarruj lah. Mula-mula kita mungkin buat baik pada dia, mungkin kita tolong dia, mungkin kita ziarah dia, mungkin macam-macam. Tapi bila dia masuk Islam, dia tak pandai semua tentang Islam. Yang penting basic dia dah masuk dah. Kemudian macam mana nak pandai semua?
Macam mana saya nak pandai semayang? Payah, susah sangat. Awak pergi ke masjid je, orang semayang awak ikut. Itu paling basic sekali kan. Awak semayang orang ikut, orang semayang awak ikut, awak semayang orang ikut, hancur lah. Jadi tadarruj. Kemudian ajar cara ni, jangan ajar benda. Maknanya di situ ada satu ilmu lain, dia panggil ilmu dakwah. Macam mana nak gunakan kemahiran dan skill untuk meningkatkan orang. Itu bukan ilmu fiqh. Kalau kita tumpu belajar ilmu fiqh saja, kita belajar hukum je lah. Tapi kemahiran nak develop orang apa semua ni tak belajar, sebab ilmu tu tidak ada dalam ilmu fiqh. Tahu tak, ilmu ni banyak jenis. Jadi kalau kita duk main tentang hukum saja, memanglah hukum kan, kena baca Quran, kena betul tajwid. Tapi kawan tu tengoklah, dia baru nak taubat, nak betul tajwid macam mana. Jadi sekadar yang ada ajalah, tapi dalam plan dia nak jadi betul. Jadi ini tadarruj. Nak melaksanakan Islam di Malaysia boleh tadarruj, tapi adalah plan nak buat tu ada, tapi kena tadarruj. Kalau macam tu okey, jadi kita kena buat ni, kita nak buat ni, yang mana utama dulu, yang mana permasalahan sekarang. Okey, kita dah bincang dah benda tu dalam lebih kurang bulan Disember. Kemudian bulan Februari kita tak mari. Jadi lebih kurang satu lagi kita dah bincang, iaitu perdamaian dan jihad, mengimbangkan perkara yang bertentangan. Itu juga dalam Islam, mengimbangkan benda yang bertentangan. Dan pada hari ini insya-Allah kita nak masuk terus kepada isu-isu berkaitan dengan kenegaraan sedikit. Isu-isu yang berkaitan dengan kenegaraan. Maknanya Yusuf Qaradawi dalam buku ni dia nak buka pemikiran kita supaya benda yang kita fikir ni jangan satu benda. Pengetahuan kita tentang agama ni mesti luas. Ada orang agama dia ni apa dia? Agama dia sembahyang. Ada orang agama apa? Agama dia berzikir. Agama dia apa? Pergi Mekah. Agama dia apa? Puasa. Sempit. Sebenarnya agama ni ada benda yang berkaitan dengan fardu ain, iaitu kita punya fardu ain ni sebenarnya lebih luas dari apa yang kita gambarkan. Istilah fardu ain dan fardu kifayah, tapi dah jadi istilah kita. Fardu ain tu dia baca Quran, sembahyang, jihad pun kalau sampai masanya ada fardu ain juga. Okey. Jadi salah satu daripadanya ialah kita kena ada kefahaman yang jelas tentang umat Islam seluruh dunia. Apa tugas kita, apa kita punya pendirian, umat Islam di mana, umat Islam di Syria apa berlaku. Maknanya kita ada maklumat. Kemudian kita ada inisiatif. Kita tak terasa kita kalau kita kena bunuh, kena sembelih, waktu satu dunia senyap buat ada. Kita akan rasa mana apa umat Islam hari ni. Bila kena atas kita baru kita pandai. Kalau bila kena atas orang buat ada lembu kenyang kan. Istilah lembu kenyang faham? Lembu bila dia kenyang dia gerak telinga dia kebar-kebar gitu. Mata dia tak kira dah apa nak berlaku, nak hujan, nak ribut, dia tak penting sebab aku kenyang dah. Ini keadaan umat Islam pada hari ini. Ribut tempat lain dia tak. Tapi kau kerja dia sebab apa tak kena atas kepala aku. Bila kena baru lagi apa kan. Kami tadi nutudan. Macam mana kamu buat kat orang, macam mana orang buat kat kamu. Oleh itu umat Islam menyedarkan umat Islam bahawa jihad adalah wajib. Jihad ni perkataan yang sangat digeruni oleh orang Islam sendiri. Takut dengan perkataan jihad. Kalau tahun-tahun 2000 ataupun 90-an macam tu sebut jihad banyak-banyak kena ISA. Betul. Sekarang ni kurang sikit sebab orang sibuk
nak buat parlimen lah, buat tak sempat nak bilang kata jihad. Berapa kali dah ustaz ni kata jihad, tak sempat. Sibuk benda lain. Jadi jihad adalah wajib ke atas umat Islam. Apa dia? Salah satunya jihad kita, kewajipan kita terhadap umat Islam seluruh dunia. Apa boleh kita buat? Kita nak buat tu kita kena buka minda kita dulu. Kita baca tak mengenai umat Islam ni. Pertama sekali kena ada maklumat. Umat Islam, orang Islam di Myanmar ni apa cerita sebenarnya? Orang Islam di Thailand ni apa cerita? Orang Islam di Kemboja. Alhamdulillah, orang Malaysia ni bukan tak ada inisiatif langsung. Kalau di Kemboja tu memang banyak, memang ramai orang pergi bantu, banyak agensi bantu. Kalau tak silap saya, Mas bagi kargo percuma untuk menghantar bantuan ke, bukan tak silap lah, memang ada kargo percuma pergi hantar ke Kemboja. Hantar lembu lah, hantar macam-macam. Cuma ialah bila kita pergi bantu dah 10 tahun, 15 tahun, lama-lama kita kata kena upgrade sikit lah cara bantu tu pula. Di situ kalau tak mulakan memang tak boleh kan. Dulu hantar siapa nak derma baju, dia pun bagilah baju-baju terpakai. Sekarang orang Kemboja pun malah lah, nak tengok baju pun tak ada jenama, tak nak air dah, nak baju jenama juga, misal kata kan. Sebab apa? Dia dah taraf hidup tinggi sikit, tapi dia perlu bantuan lagi dari sudut kepakaran. Macam tu pula. Jadi yang pentingnya umat Islam ni kena ada kerja-kerja macam tu. Pada satu hari datang seorang doktor jumpa saya. Saya ulang baknya kefarduan buat kerja-kerja terhadap orang Islam luar daripada kawasan kita. Lalu saya kata ginilah, kalau tuan nak berkhidmat sangat, saya cadang pergi dengan Mercy. Pertubuhan Mercy ni banyak dia pergi luar negeri. Kalau minat nak menyumbang dari situ, dia pun pergi. Semangat berkorban dia pergi. Dia pergi mana? Lebih kurang kawasan sekitar Lahad Datu sekarang ni lah, tapi sebelah pulau-pulau. Dia balik, dia cerita kat saya, ya Allah Ustaz, orang sana hidup macam lepas zaman Nabi Adam 100 tahun. Maknanya tak ada apa, tak ada kereta, tak ada apa, semua tak ada. Hidup macam zaman primitif lah, tak ada apa. Nak makan ikan, boom, menyelam. Tangkap ikan masuk, bakar, lebih kurang makan. Dia pergi ke kampung tu, dia ada saya kerja cabut gigi, sehari je cabut gigi. Orang situ gigi nak cabut pun tak ada tempat, cabut gigi je. Swimming tak boleh tak ada alat-alat. Maknanya kalau cabut pun tak sempat dah, macam mana nak sini. Nak buat crown lah, apa rasa mimpi lah kan. Mereka ni umat Islam, ketinggalan zaman, dulu terpencil dengan pulau-pulau je. Adalah seorang orang dalam rombongan dia pergi, 12 orang doktor, 2 Islam, 10 bukan Islam. Baik, satu tamparan hebat. Sebab apa? Oh, Islam dia apa situ, bagi Mekah banyak pahala dia ada. Pemikiran macam tu. Kerja-kerja bantu hantar ni kurang orang Islam. Bila dia pencet, dia fikir aku ke masjid je banyak pahala, pergi buat apa, pergi cari benda lain. Seolah-olah amal Islam tu terlingkar dalam lingkungan di masjid, atas jadah, duduk dengan baca Quran, itu saja. Sebenarnya bukan. Kegemilangan Islam tu apabila orang Islam ni mempunyai satu tekad, satu usaha, satu jiwa yang besar. Kita dapat tengok para sahabat ridwanullah alaihim. Sahabat-sahabat ni mereka tak mati di tanah Arab. 30% sahaja yang mati di Mekah dan Madinah. 70% mereka lihat ke arah mana? Pergi ke Afrika, pergi ke Iran, pergi ke India, pergi ke ni. Sebab apa? Pergi ke sebelah Yaman. Mereka menyebarkan dakwah, buat kerja-kerja missionary, menyebarkan agama. Kita tak ada lah nak suruh macam tu. Tapi kalau ada, okay. Tapi kita latih. Contohnya dalam pendidikan anak-anak kita. Agama ni bukan sahanya ajar baca doa,
Ajar nak masuk tandas baca doa ni. Oh, kuat agama dah anak aku. Bukan. Agama ni bila anak kita ni dia rasa nak menyebarkan agama dia pada orang lain. Bila dia rasa diri dia ni tinggi berbanding orang lain sebab dia Islam. Itu agama. Pada waktu tu kita bukan sembang tentang takut orang Islam murtad lah, tak ada lah. Bahawa orang Islam tu mengancam orang lain. Itulah cara dia. Ini kita habis-habis. Kalau sebut nama Allah, habis orang Islam masuk Kristian. Dan kita letak orang Islam tu tahap tu, jadi gitulah. Betul tak? Kalau terjemah Injil dalam bahasa Melayu, habislah orang Melayu masuk Kristian. Kita duk ajar agama ni ialah sempit. Agama tidak mengancam. Agama tidak menyerang. Agama ni apa dia sebenarnya? Kita masuk Islam ni kita bangga. Kita nak ajar orang. Bila letak macam tu, dia tak ada dah benda bahaya-bahaya. Dia pula orang lain bahaya dengan dia pula. Macam hantu juga. Sebelum awak takutkan hantu, suruh hantu takutkan awak dulu. Siapa nak lari dulu? Hantu lari dulu. Barulah kita tak lari. Ini duk ajar kat anak takutkan hantu. Ayat mengelakkan hantu. Ayat nak mengelak saja. Biar dia pula mengelak kepada kita. Apa kita nak mengelak kepada dia? Kita ni antumul a'law wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu berasa hina, jangan kamu berasa sedih. Antumul a'law, kamu yang lebih hebat, lebih tinggi kedudukan. Mengajar kepada generasi kita bukan bangga yang jenis takabur, yang jenis langit orang tu, bukan. Bangga lalu nak menyebarkan, menyelamatkan orang. Itulah bezanya bangga yang ada pada Bani Israel dengan bangga yang ada pada orang Arab. Akibatnya Bani Israel walaupun dia telah menjadi bangsa yang mewarisi kitab-kitab, Allah turunkan agama ni pada Bani Israel, tapi bangga dia tu bangga langit orang. Dia bangga dia jadi keturunan dia dulu Nabi-Nabi, oleh itu nak buat zalim harus pada orang lain. Tapi jangan ajar dia, jangan bagi dia cerdik. Kita lanyak dia. Kita ni makhluk yang mulia. Dia pun lanyak orang Arab. Dia maki orang Arab, dia maki orang bangsa lain. Ambil bunuh bangsa lain pun tak salah. Ambil riba daripada bangsa lain pun tak salah. Curi duit orang, rampas tanah orang, kalau selagi dia bukan Bani Israel tak salah. Bangsa Arab bila masuk Islam dia bangga juga, tapi dia kembangkan Islam, dia ajar orang, dia keluarkan orang daripada masalah. Yang ni Allah rahmat, yang ni Allah laknat. Dua bentuk kebanggaan yang berlainan. Jadi kita patutnya ajar benda-benda macam tu. Lalu kita lihat umat Islam Malaysia ni umat harapan dalam dunia. Orang Sulu dia agak kawan Malaysia ni, tapi bila dia tengok teruk, dia pun ngamuk. Bawa mula-mula dia harap kita. Orang sebelah Filipina, sebelah Thailand, saya banyak bergaul dengan orang-orang sebelah negara-negara yang duduk minoriti bukan Islam. Mereka letak harapan besar kepada orang Malaysia. Kalau dia mari Malaysia ni seolah-olah macam tu. Dia mari, kita tak boleh tunjuk awak orang Thailand. Kita ni pula dia mari nak lepas ke rinduan dia duduk dalam negara Islam. Kita mari lanyak dia pula, anggap dia asing, bukan. Kita ukhuwah Islamiyah dulu. Orang Islam Myanmar dia mari Malaysia, ada masjid, ada azan, ada apa, dia rasa macam dia balik kampung dia. Dia rasa terhutang budi, dia rasa seronok. Sebab apa? Sebab ini tanah Islam. Itu dulu sekali. Sebab itu mereka berhak mendapat kita punya ihsan. Sebab kita ni induk, tempat orang gantung. Macam tu. Lepas tu barulah negara-negara macam Filipina. Tidak dinafikan, kita banyak bantu mereka. Kita banyak bantu orang Islam di baru ni kawan saya baru balik dari Vietnam. Memang bukan pergi nak niaga lah, memang pergi untuk tengok orang Islam di Vietnam. Haru biru sekali. Ada masjid Syiah.
sebarkan agama Syiah. Dia tak ada jabat agama kat sana. Nak tukang tangkap ke apa tak ada. Nak tukang tangkap tu apa? Dia nak tukang tangkap tu bukan Islam tak? Dia dulu kena tangkap tu. Dia tak ada pejabat agama, tak ada apa. Jadi semua ajaran ibarat kata apa? Ibarat kata ikan lepas je zoom di. Jadi kita ni walaupun nampak macam bebas sangat, tapi tidak juga. Mari ajaran pelik-pelik tak boleh masuk masjid. Kan? Adalah kita berkelahi sikit antara kita, tapi dalam ruangan yang terbatas. Mari yang pelik-pelik jenis ketuk dahi apa semua ni kita tak benar. Di sana tak ada. Jadi pergi masjid ni lah Syiah yang jenis ketuk kepala dengan tukul punya pun tersebar satu kampung kan. Yang ni yang jenis apa? Ajaran sesat punya. Yang jenis mari tu guru sujud punya. Macam-macam. Nama orang Islam, minoriti Islam di sana. Lepas tu seorang kawan saya ni nak jumpa lepas isyak ni ada mari daripada Laos. Ni saya ni bukan international sangat, tapi betulan kawan-kawan yang belajar masa universiti dulu. Saya tanya dia dalam telefon, di Laos ni ramai orang Islam? Oh ramai je. Oh semangat kita dengan ramai. Berapa orang? 500 dia ada. 500 bang. Ramai. Apa satu taman dia kat Malaysia ni 500. Oh bagi dia ramai dia 500. Seorang kita dengan angka 500 lembik tu saya. Bunyi kena mula-mula tu ramai semangat lah kita kan. Tapi nak perkembangan orang Islam kat sana kita tak pernah tengok atas nama. Alhamdulillah saya jumpa ramai kawan-kawan kita pergi buat bisnes ke Myanmar, Laos dan sebagainya. Orang Islam pergi buat bisnes kat sana. Jadi alhamdulillah ada hubungan. Jadi dari situ kita dapat bina. Oh Ustaz, mari Laos sekali bagi ceramah. Mula-mula ceramah dengan awak Melayu kat sana dulu, tapi akhirnya mula tengok peluang dan sebagainya. Jadi di sini kita nak bekerja dalam bidang apa pun tak ada masalah, tapi kita menjadi satu jalinan, satu jaringan kepada orang Islam yang lebih luas. Tak ada masalah pergi dengan bisnes. Kalau pergi dengan dakwah saja mungkin 3 minggu je tahan, lepas tu habis bajet balik kan. Tapi kalau pergi dengan bisnes boleh duduk 30 tahun. Laos ni negara mahal juga, dia punya hotel mahal. Sebab semua orang, saya rasa galak juga bila cek ada 4 penerbangan sehari ke Laos. Oh kata sedih tu. Orang pergi 4 kali sehari, kita tak pernah pergi. 10 tahun tak pernah pergi sekali. Takkan malu kita lah. Jadi kena pergi dah lepas ni 4 kali sehari, bukan 4 kali seminggu. Jadi apa hukumnya kita ni kena faham dan kena tahu tentang. Dr. Yusuf Qaradawi kata kita mesti kefarduan, ada rasa. Dengan itu perjuangan menentang penjajah adalah kewajipan agama yang diutamakan. Negara-negara ni dia tak boleh kita katakan penjajah lah. Macam Laos, Thailand apa bukan dia, walaupun selatan Thailand dia bukan penjajah lah, dia negara dia. Kita nak ajar orang sana macam mana dia hidup dalam negara mereka, menjadi ejen yang aktif, menjadi orang yang menyumbang pada negara tapi menjaga identiti Islam. Satu hari nanti dia akan berkembang dan dia akan kuat orang Islam kat sana. Macam orang Islam Kemboja, lembek kita pergi kampung dia tak ada tangan dia minta derma. Tak boleh lagi tu. Kita nak alhamdulillah hasil daripada orang lain Malaysia pergi ada bagi apa ni, tak berapa ni sangatlah, tak bagi mesej jahit tak apalah, mula-mula. Sekarang ni tak ada, kita nak buat lebih advance sikit. Ambil orang sana belajar di Malaysia, ambil orang sana belajar di Singapura, belajar di Indonesia. Belajar apa? Bukan belajar agama saja, bukan nak kuatkan Islam ni dengan ramai orang hafal Quran saja. Kita nak ajar ada suruh jadi accountant, suruh jadi peguam, suruh jadi doktor, suruh jadi sebab apa? Nak suruh orang Islam ni masuk dalam pentadbiran negara dia, berfungsi. Macam tu pula jadi. Alhamdulillah benda ni berjalan. Tapi tuan-tuan sebagai orang yang lebih masyarakat awam mesti juga, maknanya ada aku ni buat apa mesti ada juga persoalan-persoalan itu.
walaupun tidak pergi sejauh Kemboja ke apa semua, mungkin kata tak apa, Ustaz Rusli ni dia jenis pergi Thailand, Kemboja, aku tak nak pergi. Aku nak bantu orang melalui apa, melalui orang bantu aku. Tak boleh. Ada orang tak ada idea langsung, nampak dia tengok baik itu bila orang bantu aku. Dia nak jadi pihak yang lemah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kita cuba menjadi orang yang memberi, orang yang menyumbang, bukan menjadi orang yang menerima. Kita cuba sejauh setakat yang mungkin. Itu Islam ni. Priority untuk diberikan pada masa kini ialah membebaskan bumi Palestin. Isu Palestin macam mana? Faham tak isu Palestin? Apa kita baca tentang isu Palestin? Apa benda yang pernah kita buat tentang isu Palestin? Ada tak? Kalau tak ada, maknanya kita gitulah. Palestin, Palestin. Apa isu Palestin? Tak tahu Palestin ni kat mana Ustaz sebenarnya. Ada orang tak tahu benda ratu tentang Palestin. Dia pula, apa lama Palestin ni bodoh sangat. Orang Israel naik kereta kebal, dia lawan dengan batu. Tak bodoh, dia pula marah kawan tu. Jangan ingat macam tu. Dengan batu tu, nampak je batu mula-mula. Hari ni batu, esok batu, lusa batu. Selepas 5 tahun, bom keluar. Sebab apa? Dia kena mulakan benda-benda yang jenis perjuangan apa semua ni. Dia tak boleh nak perfect dulu baru nak mula. Seorang kawan saya, dia ni orang Arab, tapi dia ni belajar di universiti, tak ada pengalaman kerja kampung. Jadi dia kata pada satu hari, aku ni berazam nak ada seekor keldai yang gagah. Dia ada kampung, keldai banyak. Jadi dia pun ada, aku beli anak keldai seekor. Keldai ni murah lah kat sana, RM300 itu. Dia beli keldai lah seekor, dia beri makan kenyang-kenyang. Lepas tu tunggu besar. Bila gemuk molek dah, letak satu guni baja, rebah keldai tu. Berapa? Rupanya keldai ni dari kecil lagi kena lanyak dia. Kecil-kecil tu letak dah guni baju, masa dia peluh-peluh tu. Yang tu jadi keldai yang gagah. Dia jangan tunggu gemuk dah, letak satu guni baju lah, betul lah dia. Apa tak? Perjuangan ni dia kena mula daripada bawah, daripada batu, kemudian tukar jadi plastik, kemudian jadi bom minyak, kemudian jadi M16, kemudian baru dia ni mana bermula daripada gagah tu, tak jadi. Jadi di Palestin ada dia punya, ada kawan-kawan saya berkhidmat. Contohnya classmate saya dulu buat Aman Palestin. Bukan classmate, senior saya, lebih kurang 3 tahun lebih senior daripada saya masa belajar. Buat Aman Palestin. Aman Palestin tu, Presiden Aman Palestin tu satu sekolah dengan saya. Dia rasa nak bantu Palestin. Kita ni tak payahlah buat Aman Palestin 2 ke, tak payahlah. Saya pergi bantu dia cukup lah. Dia buat dah, susah nak buat tu, bukan mudah. Jadi tak semua orang kena create persatuan. Ada orang create persatuan, ada orang bantu persatuan tu berjalan. Bagi derma, bagi kemudahan, bagi ni penerangan, buka masjid, ataupun panggil dia, hello Aman Palestin, boleh tak mari buat program kat masjid saja. Oh, suka geng-geng dia. Bawa mari buka bus. Itu sumbangan kita kepada Palestin lah tu. Walaupun nampak buat di sini, tapi dalam jangka masa lama menyedarkan masyarakat. Anak kita bila tengok TV macam mana? Yang kata pula, alhamdulillah kita duduk di Malaysia. Kalau hang duduk Palestin, mati lama lah. Anak kita jadi takut lagi. Jadi situasi tu makin negatif tu. Kamu ni kenyang lah, boleh makan hari ni, tengok orang Palestin tu. Dia pun tengok Palestin takut. Jadi dia tak ada roh perjuangan di situ. Kita kena tune dia berjuang. Tengok orang Palestin, hang ni pandai makan kenyang, tidur main game. Tengok anak orang Palestin, balik sekolah kejar dengan orang Israel. Gagah, tangkas, cerdik. Kamu apa? Oh, tak apa saya. Jadi kita jadikan benda tu sebagai unsur pendidikan. Dalam masa yang sama kita beri sumbangan kepada isu Palestin. Nampak dua-dua tu dapat.
mereka membina negara Israel atau ni Yusuf Qaradawi dia panjang ulah tentang isu Palestin. Sebenarnya tak perlulah sebab isu tu tajuk lain. Umat Islam seluruhnya perlu menghadapi gabungan penjajahan Zionis dan Amerika. Itu dia terang secara lebih mendalam tentang isu Palestin. Saya tak nak, sebab tajuk kita pada hari ini ialah macam mana orang Islam perlu buka minda, cari maklumat, ambil maklumat, iaitu ada maklumat, knowledge tentang umat Islam dalam negara bukan Islam. Orang Islam di Singapura, kita sedar tak masalah mereka, apa situasi dia. Umat Islam di Australia, umat Islam di negara, tapi yang banyaknya di negara-negara ni lah, Filipina, negara-negara yang tak ada hak asasi sangat. Umat Islam di di Kemboja, di bahagian ni, di China. Pelajar-pelajar saya ramai juga daripada negara China. Tapi dia bukan macam China Malaysia. China dia lain sikit. China apa lain? Dia lain dari sudut badan dia lah, sebab China ni negara besar kan. Tengok wilayah. Ada wilayah tu kita punya orang China kecil je. Dia ada wilayah tu, kamu ni dari mana? Dari China. Tu dia tinggi 2 kali kita. Balik baca sejarah kawasan tu macam mana? Oh, rupanya dia campur Turki dengan China, campur Iran pun ada. Ramai orang Cina ni boleh berbahasa Arab lebih dari pensyarah bahasa Arab lagi. Budak tu cakap bahasa Arab. Awak belajar bahasa Arab kat mana? Di China. Belajar bahasa Arab di negara China boleh cakap Arab macam orang Arab. Maknanya fasih, cakap selamba je. Cakap dengan saya, kan cakap kau Arab. Belajar kat mana? Belajar di China. Kata bagus juga. Nanti kita pula kena hantar anak kita di China nak belajar bahasa Arab. Bukan nak pergi pasar borong saja ni. Selang sambil-sambil pergi Guangzhou beli barang, belajar bahasa Arab sekali. Jadi kalau kita tengok, banyak negara-negara ada isu. Kita kena faham benda tu. Sebahagian daripada sakafah kita, sebagai daripada pengetahuan kita, isu umat Islam seluruh dunia. Kemudian berkait rapatlah dengan yang ke-14, iaitu hak-hak minoriti. Umat Islam di luar negara ni, mereka ni minoriti. Dalam minoriti ni, dalam Yusuf Qaradawi kata, saya nak sambung sikit, iaitu dia ada orang Islam di luar negara ni, dia perlu kepada fiqh yang khas, hukum hakam dia bukan macam kita. Dia perlu khas, dia perlu dia perlu hukum fiqh yang sesuai dengan situasi dia. Dia tak boleh kita nak bagi macam tu. Contohnya lah, kalau kita kata saya pergi Australia, orang tanya, Ustaz, saya nak sembahyang jemaah macam mana? Saya ada 5 orang je di kawasan, satu kawasan tu ada 5 orang je orang Islam. Kalau nak ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan di Malaysia ni, tunggu 40 orang. 5 nak jadi 40 tahun bila tak tahu. Jadi adakah kita nak tak payah main jemaah sampai 10 tahun lagi? Adakah pandangan-pandangan lain? Adakah bukankah lebih baik kalau kita ambil pandangan lain, kita bagi kat dia? Sebab apa? Biarlah sembahyang jemaah tu ada dulu. Hasil prinsip tadilah dia develop sikit-sikit. Bila mari ramai tu, benda tu dah ada. Macam tu Yusuf Qaradawi dia punya pandangan macam tu. Negara-negara yang orang Islam ni terpencil jauh apa ni, dia guna pandangan-pandangan bukan yang mengatakan wajib 40. Sebenarnya bila kita rujuk dalam fiqh solat jemaah ni, rupanya ada pandangan-pandangan yang banyak. Rupanya bilangan ni tak ada nas yang qat'i. Rupanya pandangan-pandangan ulama, ada ulama kata yang penting berjamaah, 2 orang pun jadi. Ada ulama kata sebab apa? Sebab tak ada dalil khas mengenai wajib berjamaah tu 40. Tak ada. Ada yang mengatakan 12. Imam Abu Hanifah kata 12 orang. Sebab dia ada hujah-hujahnya, sebab jumlah tu jumlah yang agak ramai tapi tidak terlalu sedikit. Yang paling banyaknya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, iaitu kena ada 40 orang.
Jadi ada juga kita berikan fiqh-fiqh yang jenis ni, yang lebih mudah, yang lebih ni, sesuai dengan tempat mereka, supaya mereka boleh mengamalkan Islam walaupun dalam suasana yang minimal. Itu bukan kerja orang biasa lah. Dalam beri hukum apa semua tu, itu kerja ulama. Tapi nak katanya ada, mesti diberikan alternatif kepada mereka. Ada negara-negara yang tak ada waktu maghrib. Macam mana nak mayang? Baru asar zab timbul isyak tu. Macam mana? Itu serah pada ulama lah. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab fatwa baru ni, kita akan jumpa isu-isu macam tu pula. Fiqh bagi orang negara-negara tertentu. Ada pula. Ada negara tak ada waktu isyak. Tak ada. Dia contohnya negara Skandinavia. Sekarang ni ada musim-musim tertentu dia masuk maghrib. Masuk maghrib tu apa? Terbenam matahari, ada cahaya merah. Matahari tu merah saja. Merah, tunggu merah, zoom keluar matahari dia tu. Daripada merah tu keluar matahari. Tak terjadinya hilang merah tu nak masuk isyak. Tak hilang isyak. Tak masuk waktu isyak. Keluar fajar dia tu. Macam mana? Ada orang negara Skandinavia juga, negara sebelah atas, ada di kalangan kita yang pernah pergi, saya rasa mereka puasa terlalu lama, sampai tak larat nak puasa. Pukul 10 malam baru buka. Lepas tu duduk 2-3 jam sahur, puasa pula. Terlalu panjang. Bagaimana? Ada. Kita baca buku-buku ni, ada ulama ulas. Okey, dalam empat sembahyang ada beberapa pendekatan. Satu pendekatan, sebab benda ni tak ada dalam hadis, macam mana nak selesaikan? Ulama beristihad, dia pun beri. Okey, ada kata macam ni. Caranya ialah kita ambil negara jiran. Waktu dia berapa? Hak munasabah. Kita ikut negara yang paling hampir. Okey, biasanya negara jiran tu negara apa? Mungkin negara Denmark ke kalau sebelah atas tu, ataupun bawah lagi ke Belanda, kita kata ikut Belanda lah. Walaupun dia duduk di Norway, dia ikut Belanda, waktu Belanda. Sebab apa? Kat Belanda waktu dia tidaklah pelik macam di Norway, misal kata. Dia ambil kira benda-benda. Ada yang kata boleh jamak, jadi kita semayang tu. Jadi ada masjid guna pandangan di sana. Jadi dia semayang maghrib, lepas Assalamualaikum, zikir-zikir sikit, semayang isyak tu. Lepas semayang isyak balik tak gigi dah. Apa ada orang angkat tangan, Ustaz, kita buat kat sini foto warisan ni sekali macam mana? Tak boleh lah, sebab kita tak ada situasi tu. Sebab nak balik tengok TV, tak jadi lah. Sekarang balik tengok TV kan. Jadi situasi-situasi itu fenomena alam yang kita tak boleh nak ubah. Matahari naik tu, mana boleh ubah? Itu fenomena alam biasa. Jadi macam mana nak menanganinya? Itu ulama dah, itu ada fiqh dia sendiri. Yang kita baca buku-buku tu, kita akan tengok, Islam ni baru kita tahu kan. Atau apa ni pelajar bagi tahu ni, iaitu bulan 12 ni saya akan buat satu package kan ke Morocco. Nak menjelajah betul ni, untuk melihat apa ni, lebih kurang dalam 13 hari lah lebih kurang. Saya akan bawa untuk melihat kesan-kesan kerajaan Andalus di Morocco. Trip yang satu lagi akan pergi ke Spanyol, Andalusia Spanyol pula. Macam mana menjejak sejarah, lebih kurang 2 minggu kita akan pergi. Siapa-siapa yang berminat boleh ya, simpan duit dan tabung RM1 sehari tak jadi. Bulan 12 ni kan, insya-Allah. Apa ni, mengenal umat Islam dan sejarah tamadun Islam sebelum daripada. Okey. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi dia jelaskan lagi hak minoriti, salah satu hak. Kita boleh terang sikit lagi kan? Dah masuk isyak lagi dah. Dah isyak lah. Dah isyak lah. Tapi tak apa, kalau dah isyak dah tak payah lah, sebab panjang pula ni, nanti lebih pula, lebih masa. Ada orang
ada appointment lah, balik nak ambil anak pergi tuition lah, apa semua ni, bimbang dia kan. Jadi semua saya buka untuk kalau ada apa-apa mungkin tambahan ke sikit ke, insyaAllah 2-3 minit boleh lah. Mana-mana soalan yang dirasakan. Kalau tak ada, tak apa. Tak ada ya? Okey, Alhamdulillah. Tak ada tu yang bagus tu. Jadi okay. Kalau seorang wanita kata sebagai orang Islam nak kerja dulu, dia nak semayang, kita kata yang begini. Dari sudut pendakwah, boleh. Maksudnya kita kalau approach kita dengan dia kan, orang baru masuk Islam, kita suruh dia yang terbaik, tapi dia tak sanggup lagi sebab dia baru Islam. Hanya bukan sebenarnya bukan masuk Islam saja. Pendakwah ni dia berdepan dengan orang yang nak jadi baik, tapi tak boleh berubah. Tapi hukum tu bukan maknanya untuk orang tu rasa selesa. Maknanya, oh tak payah, aku nak pakai tudung yang sempurna bila aku dah umur 67 tahun sebab tadarrush, pakai sikit-sikit kan. Itu bukan jalan keluar macam tu. Maksud kita tadi ialah kita gunakan approach dari sudut kita, orang istilah mudahnya supaya dengan kita ni orang baik. Kita nak suruh orang lain jadi baik macam kita. Macam mana? Maknanya kita ada ruang di situ, kita beri, kita bimbing dia. Mana masa kita membimbing dia tu, kita tak boleh nak gedebuk semua ajaran Islam atas kepala dia. Kalau gedebuk macam tu, dia lari. Di awal Islam, arak tidak diharamkan secara sekali turun. Jangan minum arak dalam semayang dulu, sikit demi sedikit. Apa Tuhan ni tak haram kau masa tu? Relax lah, sebab apa ni? Dari sudut arak haram, tapi dari sudut kita nak bimbing orang tu macam mana? Tu terang saya ceritakan pengalaman saya lah. Satu pengalaman saya, masa saya belajar dulu, saya pernah pergi duduk di, saya rasa pernah saya ceritakan, saya duduk di sebuah bandar Turin. Nama jalan tu Madama Cristina, dekat Kota Nova. Biasa sahabat bahasa biasa pergi kat sana. Ada satu surau. Ahli jemaah surau ni saya suka kenal. Masa saya duduk di situ saja, dalam masa tu ada, dalam masa sebulan tu 4 buah surau baru dibuka. Sebab dakwah berkembang cepat. Antara aktiviti AJK surau dan ahli jemaah, bukan AJK sangat pun, ahli jemaah yang pergi semayang apa semua ni, 2-3 orang imam ajak, jom kita pergi ziarah. Saya masih ingat nama dia Ali. Nama orang ni Ali. Jom kita pergi ziarah Ali, lama tak nampak Ali ni. Imam kata, saya pun dengar itu, oh jom pergi. Rupa-rupanya orang yang tu imam pergi ziarah ni siapa dia? Seorang kaki minum arak. Bila kita pergi rumah dia, botol arak penuh depan rumah dia, depan atas meja. Saya duduk situ, Allah, imam ni hebat tu. Dia boleh mari teringat lagi ziarah orang macam ni. Masa tu Ali duduk minum arak tak berhenti, boraknya tu imam. Tapi Ali ni menangis, minum arak nangis. Wahai imam, doakan saya nak taubat ya. Kalau gitu, apalah kamu ni, aku ketuk yang ni kan. Nak taubat berhenti ya. Betul, itu dari sudut hukuman kan. Dari sudut hukuman betul. Apalah awak ni nak berhenti ya bang. Tapi dari sudut seorang pendakwah, dia bukan gitu. Seorang pendakwah dia relax. Kita pergi bagi bawa hadiah. Kalau kita ambil approach hukum, ustaz, apa hukum beri makan, beri duit kepada orang yang minum arak, dia akan beli arak, ustaz menyumbang pada beli arak. Bukan begitu. Kita pergi ziarah tu, dah ada satu pandangan dah dia, oh orang masjid ni baik lah, walaupun aku macam ni, dia pergi ziarah juga. Satu poin dapat.
Lepas tu siap bagi hadiah lagi Allah orang masjid ni. Akhirnya dia pun naik malu. Mana member-member dia ya. Tapi Ali ni walaupun dia minum arak, tapi dia ada kekuatan dia. Apa kekuatan Ali ni? Jadi di kawasan tu gereja beri bilik percuma. Dia beri bilik tak payah bayar sewa. Gereja dia beri kepada orang Islam. Dia nak suruh orang Islam masuk Kristian. Ali ni yang dia minum arak ni 10 tahun dah duduk dalam gereja, tak murtad lagi. Nampak tak? Dia kata aku tidak akan murtad. Dia pula dia kat kita, aku tidak akan murtad, dia kata. Tapi nak. Jadi dia hidup dalam dunia tersendiri. Pendakwah ni dia bukan masalah menghukum. Mudah kita pelajaran haram minum arak tak sekira lah, itu pelajaran hukum. Tapi bagi pendakwah dia berdepan dengan situasi-situasi lain. Sebab tu kalau kita meletakkan kita ni menjadi seorang yang membimbing orang, kita berdepan dengan situasi yang lebih kena fleksibel. Kita tak boleh ajar anak kita hukum minum arak ni berhenti slow-slow boleh. Mana ada. Itu bukan dalam, itu kitab hukum. Kitab hukum tak belajar ajar macam tu. Hukum dia pengharaman arak, dalil dia. Betul lah. Sebab subjek ni subjek tahu. Tak semua orang tu menjadi pendakwah. Kan? Jadi boleh kita kena, bahkan kita tak boleh buat sebahagian orang dia hukum orang ni atas satu benda. Bila orang tu tak pakai tudung, dia tengok orang ni macam kafir dah. Tak ada guna punya orang ni, tudung pun tak pakai. Dia panggil kenduri, tak payah pergi lah, tudung pun tak pakai. Orang ni sakit, tak payah bantu lah, tudung pun tak pakai. Seolah-olahnya bila tak pakai tudung ni terus terlaknat. Tak boleh gitu. Kita kena ada ruh dakwah. Orang ni tak pakai tudung, kalau aku bantu macam ni, dia akan pakai. Satu hari dia akan sedar sebab apa. Tapi sambil bantu tu bagilah sebiji. Bila lagi macam nak pakai tudung, malaikat dekat dah ni. Kan. Malaikat atas SMS dah saya nak panggil, nak ajak makcik masuk dalam kubur. Makcik tak nak pakai lagi. Tapi dalam masa tu beri kat dia, tolong dia, bantu dia, apa akan terjadi? Sudah tentu kesan dia sangat berlainan. Yang tu yang dimaksudkan di sini, apabila tadarrus itu perlu dalam proses pelaksanaan. Ya. Jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum